Salam sejahtera bersama saya Nevlin Majid dalam 15 minit MMTV, edisi 24 Ogos 2023. Kita ke berita utama. Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siu-Fuk memaklumkan data perakam suara kokpit CVR pesawat jenis Beechcraft model 390 Premier One yang terhempas di Elmina Khamis lalu akan diproses di Makmal Pengilang Peralatan Asal OEM Isnin hadapan. Jelasnya ketika ini kerajaan komited untuk membawa pulang segala maklumat ke Malaysia dan siasatan akan terus dijalankan secepat mungkin sebaik saja semua maklumat dimiliki. Terdahulu CVR tersebut dihantar ke Biro Siasatan Keselamatan Pengangkutan Singapura bagi mendapatkan rakaman 30 minit terakhir sebelum pesawat berkenaan terhempas. Bagaimanapun CVR tersebut gagal diesrak pihak Makmal di Singapura. Sambungan itu, Anthony Loke berkata CVR berkenaan akan dihantar ke kilang pengeluar di Florida, Amerika Syarikat. Pada 17 Ogos lalu, pesawat jenis Beechcraft model 390 Premier One yang membawa 8 penumpang terhempas di Elmina Shah Alam dan mengorbankan 10 nyawa, termasuk Arun Pelangai, Datuk Seri Johari Harun dan 2 orang awam yang berada di lokasi berkenaan. Peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM tahun 2023 akan bermula pada 5 Disember 2023 hingga 7 Mac 2024. Menerusi pemakluman Kementerian Pendidikan KPM, jadual waktu peperiksaan SPM tahun 2023 mengambil kira setiap aspek termasuk jumlah hari persekolahan serta hari kelepasan persekutuan dan negeri. Sementara itu, pada 5 hingga 7 Disember akan berlangsungnya ujian amali sains, ujian bertutur bahasa Melayu pada 8 hingga 11 Januari 2024, ujian bertutur bahasa Inggeris pada 17 hingga 23 Januari 2024, ujian mendengar bahasa Melayu dan bahasa Inggeris pada 29 Januari 2024. Seterusnya, ujian bertulis pada 30 Januari hingga 7 Mac 2024. Terdahulu, media melaporkan KPM akan mengeluarkan kenyataan media rasmi berkaitan peperiksaan SPM 2023 yang dikatakan bermula lebih awal pada 5 Disember depan. Gelombang Perikatan Nasional sudah sampai ke selatan tanah air. Itu antara kenyataan yang dikeluarkan oleh Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional PN, Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor yang mendakwa bahawa pengaruh PN sudah mula diterima di Johor. Menurutnya, kemenangan pada pilihan raya kecil PRK, Parlimen Pulai dan Dewan Undangan Negeri Dun Simpang Jeram akan menjadi bukti penularan gelombang PN di Johor. Tambahnya lagi, penularan itu sekaligus menjadi isyarat penting terhadap kebangkitan rakyat, terutamanya berdasarkan kepada prestasi PN yang cemerlang dalam pilihan raya negeri PRN baru-baru ini. Sanusi berkata demikian ketika berucap pada Majlis Pelancaran Jentera dan Pengisytiharan Calon PN bagi PRK Parlimen Pulai dan Dun Simpang Jeram di Markas PAS Pakri semalam. Hari pengundian bagi pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Pelangai Pahang ditetapkan pada 7 Oktober depan. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPA Tan Sri Abdul Ghani Saleh turut memaklumkan tarikh penamaan calon ialah pada 23 September manakala 3 Oktober ditetapkan sebagai hari mengundi awal. Melibatkan kos RM2.1 juta, jelasnya dengan penetapan tarikh tersebut, tempoh berkenaan berlangsung selama 14 hari bermula tarikh penamaan calon sehingga pukul 11.59 malam 6 Oktober. Sementara itu, sejumlah 16,456 pemilih berdaftar terdiri daripada 16,417 pengundi biasa, 36 anggota polis dan 3 pengundi tidak hadir luar negara. Untuk rekod, PRK Pelangai merupakan PRK keempat selepas pilihan raya umum ke-15 diadakan November tahun lalu. PRK sebelum ini melibatkan PRK Parlimen Kuala Terengganu, PRK Parlimen Pulai, PRK Dun Simpang Jeram. Kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Pelangai diisytiharkan kosong susulan kematian penyandangnya Datuk Seri Johari Harun yang terlibat dalam nahas pesawat di Lebuh Raya Gatri di Bandar Elmina Shah Alam pada 17 Ogos lalu. Sempena Bulan Kebangsaan dengan mengangkat tema Semarak Merdeka. Buat julung kalinya, kumpulan UMW membawakan secara khas produk premium mereka, rangkaian minyak pelinci Grand Stella pada 26 Ogos nanti. Acara berprestasi ini akan berlangsung di cawangan bengkel Maxipura, Seksyen 13 Shah Alam bermula jam 10 pagi hingga 3 petang. Parlimen
menarik hanya pada 26 Ogos nanti. Kami berikan anda diskaun sehingga RM30 apabila anda membeli rangkaian minyak pelinci Grand Stella. Terdapat pelbagai aktiviti yang kami sediakan sepanjang program berlangsung. Antaranya, anda bakal dihiburkan dengan persembahan baskus dan ada juga aktiviti mencanting batik sempena meraihkan bulan kemerdekaan. Dan terdapat putra yang bakal menyediakan makanan tradisional Melayu. Tidak ketinggalan, kami dari utusan Malaysia dan Cosmo akan membawakan maskot rasmi kami, Mamak Cyber dan juga Kapten Cosmo. Jadi, dapatlah anda berkenalan dan bergambar dengan mereka. Selain itu, terdapat juga artis terkenal tanah air serta pempengaruh media sosial yang akan beramah mesra dengan para pengunjung. Kami juga sediakan giveaway dengan pelbagai hadiah menarik yang bakal dibawa pulang oleh para pengunjung. Jadi, apa anda tunggu lagi? Jangan lupa datang beramai-ramai dan dapatkan rangkaian produk Grand Stella serta nikmati pelbagai aktiviti yang kami sediakan. Jumpa nanti di Maxipura Shah Alam 26 Ogos nanti. Minyak pelinci Grand Stella, produk premium oleh kumpulan UMW dari Malaysia untuk Malaysia. Majlis Bandaraya Seberang Perai MBSP telah diarahkan untuk membatalkan kelulusan konsert viral lagu TikTok yang akan berlangsung pada 30 September depan di Dewan Milenium, Kepala Batas Pulau Pinang. Timbalan Ketua Menteri 1 Profesor Datuk Dr. Muhammad Abdul Hamid berkata konsert berkenaan telah mendapat bantahan penduduk setempat yang dianggap tidak mengambil kira sensitiviti umat Islam memandangkan akan diadakan 2 hari selepas umat Islam meraihkan sambutan Maulidur Rasul. Sebelum ini, tular poster penganjuran konsert viral lagu-lagu TikTok Malaysia Indonesia 2023 yang menampilkan artis tempatan dan beberapa artis Indonesia. Penganjuran konsert itu bagaimanapun mendapat bantahan penduduk setempat yang kesal kerana mendakwa pihak pengajur tidak sensitif dengan penduduk setempat khususnya yang beragama Islam. Seorang buruh dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Kuala Terengganu atas tuduhan membunuh pemandu kereta sewa di Kampung Teluk Ketapang seberang Takir, Kuala Nerus 2 minggu lalu. Tertuduh Muhammad Hanif Muhammad Rosli, 29 tahun, mengangguk faham di hadapan Magistrate Nik Muhammad Tarmizi Nik Muhammad Syukri selepas pertuduhan dibacakan terhadapnya hari ini. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa membunuh dengan menyebabkan kematian terhadap seorang pemandu kereta sewa, Muhammad Latif Idris, 51 tahun, di dalam kenderaan mangsa di tepi jalan berhampiran Klinik Kesihatan Seberang Takir, Kampung Teluk Ketapang antara pukul 10.09 malam sehingga 10.56 malam pada 10 Ogos lalu. Bagi kesalahan itu, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Mahkamah kemudian menetapkan tarikh sebutan semula kes pada 27 September depan. Terdahulu, akhbar melaporkan seorang pemandu kereta sewa ditemukan mati di tempat duduk belakang keretanya dengan kesan luka di bahagian leher. Pihak polis turut menemukan suspek yang berada di tempat duduk pemandu serta sebilah pisau yang disyaki digunakan sebagai senjata pada hari kejadian. Beralih ke berita luar negara, sekumpulan pakar bedah di Britain berjaya menjalankan prosedur pemindahan rahim pertama di negara itu dengan melibatkan seorang penderma hidup. Pesakit berusia 34 tahun yang identitinya tidak didedahkan itu tidak dapat melahirkan anak kerana mengalami masalah genetik. Kakaknya yang berusia 40 tahun dan mempunyai 2 anak kemudiannya memutuskan untuk mendermahkan rahimnya dengan prosedur yang baru diumumkan tersebut. Prosedur yang berjaya itu menggunakan tenaga pakar perubatan daripada Kolej Diraja NHS Trust di London dan Hospital University Oxford serta mengambil masa habis 9 jam setengah bagi operasi tersebut selain lebih 30 kaki tangan diperlukan untuk memantau pesakit selama 24 jam. Kapal angkasa milik India melakar sejarah apabila menjadi negara pertama yang berjaya mendarat di kutub selatan permukaan bulan semalam. Menurut Pertubuhan Penyelidikan Angkasa Lepas India, kapal angkasa Chandrayaan-3 CY3 mendarat di bahagian tersebut yang sebelum ini tidak pernah diterokai manusia. Misi tersebut merupakan percubaan kedua India untuk mendarat di bulan dan kejadian itu berlaku kurang seminggu selepas misi kapal angkasa Rusia Luna 25 gagal.
Modul pendarat CY3 terpisah daripada sistem pendorongan untuk beberapa hari dan pendaratan yang lancar atau terkawal bermula pada jam 5.44 petang waktu tempatan semalam. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Berita ekonomi. Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Matret menyasarkan jumlah ekspor kekal pada 1.252 trilion ringgit pada tahun ini di sebalik kelembapan ekonomi global dan krisis geopolitik yang tercetus di Eropah. Tahun lalu, Malaysia merekodkan lebihan nilai ekspor sebanyak 25% dan Matret tidak menjangkakan jumlah itu akan berkurang. Ketua Pegawai Eksekutif Matret Datuk Muhammad Mustafa Abdul Aziz berkata jumlah tersebut perlu dicapai untuk memastikan sasaran sama dalam rancangan Malaysia ke-12 dapat direalisasikan. Beliau berkata demikian dalam sidang akhbar selepas menghadiri program Hari Ekspor Selangor Anjuran Matret bersama Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor PKNS semalam. Kerugian bersih Pos Malaysia Berhad Pos Malaysia untuk suku kedua berakhir 30 Jun 2023 meningkat kepada 27.01 juta ringgit daripada 5.25 juta ringgit yang dicatatkan dalam tempoh yang sama tahun sebelum ini. Hasil bagi suku dalam tinjauan menurun kepada 465.2 juta ringgit berbanding 517.26 juta ringgit sebelumnya. Syarikat itu dalam satu makluman berkata perolehan bagi segmen pos susut 16% untuk tempoh 6 bulan berakhir 30 Jun 2023 disumbangkan oleh kejatuhan dalam perniagaan Korea berikutan penurunan jumlah keseluruhan bungkusan daripada pelanggan kontrak. Secara keseluruhan, Pos Malaysia menyatakan industri akan terus menghadapi cabaran termasuk persaingan yang semakin bertambah, peningkatan kos operasi dan ancaman keselamatan cyber. Dalam satu kenyataan berasingan, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Charles Brewer berkata syarikat itu beroperasi dalam persekitaran yang sangat mencabar serta akan terus mengharungi cabaran tersebut dengan memberi tumpuan kepada kos berubah, rasionalisasi, rangkaian dan aliran kerja komersialnya. Beralih ke berita sukan, pemain perseorangan lelaki profesional negara Lee Zijia mendapati ramalan apabila mudah memenangi saingan pusingan kedua kejohanan badminton dunia 2023 Copenhagen, Denmark setelah menewaskan Brian Yang dari Kanada awal pagi tadi. Namun, hasrat untuk menyaksikan seorang lagi perseorangan lelaki negara tidak kesampaian selepas Eng Ze-yong tumpas oleh pilihan ke-12 dari Denmark, Anders Antonsen 22-24, 16-21. Manakala Zijia yang mengisi ranking ke-13 dunia menang straight set 21-11, 21-16 dalam masa 33 minit pada pertarungan yang berlangsung di Royal Arena. Ini bermakna pemain berusia 25 tahun itu akan bertemu dengan Antonsen pada pusingan ketiga yang telah mengatasi Ze-yong awal pagi tadi. Sementara itu, 6 pasangan negara, 3 lelaki, 2 campuran dan 1 wanita turut meneruskan cabaran di Royal Arena dalam kejohanan badminton dunia 2023 Copenhagen, Denmark. Sheikh Jasmine Hamad Al Thani akhirnya memenangi persaingan membeli Manchester United dan bakal melengkapkan pembelian 6 bilion pound bersama 35.58 bilion ringgit menjelang pertengahan Oktober depan. Keluarga diraja Qatar itu menewaskan pesaing rabatnya yang merupakan hartawan Britain, Sir Jim Ratcliffe yang sebelum ini sedia membenarkan keluarga Glazer mengekalkan pemilikan saham. Dalam satu laporan, tarikh untuk menandatangani pembelian sudah ditetapkan dan pengumuman bakal dibuat seawal bulan depan. Pasukan Sheikh Jassim kini melakukan proses seterusnya sebelum menamatkan pemilikan 18 tahun keluarga Glazer, manakala penyokong United berharap beliau membeli saham 100% bagi menghapuskan terus legasi jutawan Amerika Syarikat itu. Pada awalnya, keluarga Glazer mahu meneruskan pegangan tetapi mendapat tentangan hebat penyokong United.
Sheikh Jassim berjanji akan membayar hutang United berjumlah 725 juta pound bernilai 4.29 bilion ringgit tertinggi sejak 2010 yang menaik taraf Old Trafford, pusat latihan Carrington dan meneruskan pelaburan pasukan. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok, Jumaat 25 Ogos 2023. Jangan lupa dapatkan abar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nevin Majil. Salam sejahtera dan jumpa lagi.